أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita sampai kepada faedah Faidatun. Betul kan? Dan pada satu riwayat Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahumma azhib azhib annil hamma wal hazan hingga akhir itu. Ini kita berhenti kemarin ni berkenaan dengan berkenaan dengan sapu muka ketika mana lepas daripada semayang. Jadi sapu muka lepas semayang ni dia bukan masuk rukun semayang, dia tak masuk rukun semayang. Kalau tak buat pun tak ada masalah kan. Tapi saya nak bawa kepada tuan-tuan berkenaan dengan sapu muka ini, iaitu satu kitab yang saya photostat dulu pun kitab kan, photostat dulu ni. Jadi tuan-tuan, kalau photostat yang saya bagi tu tuan-tuan boleh lah ambil, tak kena bayar pun. Tak bayar tu. Kemudian kalau tuan-tuan tak mau ambil, dibagi tak mau ambil, bagi pula kat saya. Sebab saya boleh bagi kat orang lain. Jadi saya tengok satu hari di mana, surau mana, masjid mana, saya tak ingat lah. Saya bagi, dia tahu letak tepi tu je. Jadi situ ada Quran, kadang-kadang ada kalam-kalam Rasul. Jadi tak elok. Jadi kalau kita nak ambil pakai, tak mau pakai, mai serah balik ke saya. Ataupun bagi kat kawan yang tak kan. Jadi sebab ni kitab ni kena beradab kan. Surat abad pun kita susun elok di rumah. Ni takkan kitab-kitab ulama-ulama ni. Jadi saya surkan kepada tuan-tuan beli satu kitab lah di antara kitab iaitu Bughyatul Mustarsyidin. Kan? Dia kata talkhisu fatawa ba'dul a'immati minal ulama'il mutaakhirin. Kan? Ya talkhis fatawa ba'dul a'immati minal ulama'il mutaakhirin. Bughyatul Mustarsyidin ni. Jadi kitab ni dulu ni masa saya dengan bersama dengan Allahyarham Tuan Guru Haji Muhammad Saman, Datuk Haji Muhammad Saman tu ni, dia suruh saya beli kitab ni, tapi dia tak baca pun. Dia kata kitab ni, dia kata rojokkan kitab ni bukan ada kitab apa, dia banyak kitab merupakan masalah dan faedah, dikumpulkan gitu. Situ dia kata fatwa kan, fatwa di antaralah kan, fatwa ba'dul a'immah, fatwa sebahagian ba'dul a'immah ni di antara imam-imam minal ulama'il mutaakhirin, ulama-ulama yang kemudian ni. Tapi kitab ni ulama kemudian pun dah tahun berapa dah ni, lama dah kitab ni. Dan dia kata kadang-kadang kita majlis fatwa juga menggunakan kitab ni untuk rojokkan. Dalam kitab ni saya sebut tu ni iaitu faedah warawa Ibnu Mansur annahu sallallahu alaihi wasallam idza kana qada salatahu masaha wajabhatahu bikaffihil yumna summa amaraha ala wajhi hatta ya'ti biha ala lihyatihi syarif. Kan? Wa qala bismillahillazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah arrahmanur rahim Allahumma azhim annil hamma wal hazan wal ghammi Allahumma bihamdika. Kan panjanglah dia punya hadis, dia punya bacaan tu. Jadi nak maksudkan adalah Rasulullah SAW apabila selesai daripada semayangnya,
Rasulullah selesai sembahyangnya, masaha jabhatahu, dia sapu akan dahinya tu, sapu dahinya tu bikafihil yumna, dengan tapak tangan yang kanan. Kan tapak kanan-kanan ni. Summa amrah ala wajhi, kemudian dia sapu muka dia ni. Iza qada, iza selesai sembahyang dia sapu tak di dahi ni, jabha ni tadi. Summa amraha ala wajhi ni hatta yati biha, hingga datang sapu tu ala lihati syarif, sampai kepada lihya syarif. Ni yang mulia ni, janggut dia. Sapu sini. Maknanya ada disebut di dalam fatwa ni, disebut dalam fatwa. Bukanlah Ustaz Zaki cakap tadi fatwa semua ni. Tapi saya tak ada masalah kalau tuan-tuan nak sapu, tuan-tuan tak sapu, tak ada masalah. Sebab kita tak mau timbul masalah kecil-kecil ni. Tapi kalau kita menseragamkan, kan menseragamkan kan, jadi cantik eloknya. Yang saya tahu kebanyakan kita sapu kan. Tu dia, biar tak sapu tak ada masalah. Jangan jadi perbahasan yang begitu begitu hebat perbahasan sehingga kita masalahnya kita tak boleh nak menerima orang. Tu tak boleh. Macam tu yang masalah kita jadi bergaduh. Tak usah bergaduh. Benda-benda macam ni kita bergaduh. Cuma ada sebut ada. Gitu je. Tak mahu sebut sudah. Gitu. Selesai masalah. Kan. Tapi kita tengoklah kiri kanan kita ni, orang di situ macam mana. Kan orang situ sembahyang dia macam mana, kafiat dia macam mana. Selagi tidak keluar daripada asas sembahyang itu, kita buatlah supaya tidak menimbulkan syak wasangka. Kan kita ni bila buat pelik sikit orang kata Wahabi, bila buat pelik sikit orang kata pahaman apa jenis pula ni kan. Kita ni orang masjid, katalah orang masjid. Kita dah belajar macam-macam ilmu. Jumpa dengan orang jahil. Orang jahil dia tak tahu. Bila dia tengok kita ni, dia kata, ish, apa hal pula dah. Kan, tu imam tu aku tengok dia ni, kan. Padahal tu imam buat tu betul. Yang jahil tu tak betul. Jadi masalah isunya tu, kita nak kena perhati balik. Kata pepatah orang tua, masuk kandang kambing tak mengembek, masuk kandang lembu menguak. Tengoklah macam mana kedudukan situ. Kan? Kita tengok kedudukan situ tu macam mana, kita ikut selagi dia tidak lari daripada peraturan asas daripada sembahyang ni. Kan itu dimaksudkan di dalam kitab ni, saya sebut muka surat 49. Itu insya-Allah. Baik, habis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu faedah mana bukan. Dan sabda Nabi SAW, tiada daripada seseorang hamba sembahyang akan fardu dan mengucap istighfar ia 10 kali, tiada berdiri daripada tempatnya hingga diampuni Allah Ta'ala baginya segala dosanya. Dan jika ada ia dosa itu seumpama buih di laut dan seumpama bukit Tahamah sekalipun. Nak cerita berkenaan dengan kelebihan istighfar. Baru tadi Dr. Zulkifli Al-Bakri, Datuk Seri lah ni kan. Video tadi saya tengok petang tadi ni, TV ni, kelebihan istighfar kan. Man lazimal istighfar, barang siapa yang lazimkan istighfar lazimkan istighfar, di antara kelebihan istighfar ni rezeki kan, wa razaqahullahu haitsuma lam yahtasib. Allah akan memberi rezeki sekiranya tak disangka. Tu di antara kelebihan lah kan. Di sini dia kata apa? Orang yang istighfar 10 kali istighfar, astaghfirullah, itu kurang-kurangnya lengkap dah ayat tu. Astaghfirullahal azim. Kan? Astaghfirullahal azim, tambah sikit. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kan? Astaghfirullahal azim. Kan? Tambah sikit allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum tu, tambah lagi kita. Tak kiralah istighfar ni banyak, sayyidul istighfar pun ada. Kan? Paling tidak astaghfirullahalazim. Tapi ucapan istighfar
Dia bukan ucapan kalamullah dan ucapan selawat. Ucapan daripada kalamullah Al-Quran, ucapan daripada selawat ke atas Nabi, kalau kita tak tahu makna pun, diberi pahala dan diberi pula dia punya kelebihan. Diberi kelebihan. Tapi doa istighfar ni, makna kita kena faham apa maksud itu. Astaghfirullahalazim. Kan. Ghafara, istighfar. Alif sinta tu li talab, makna menuntut. Ya Allah, aku tuntut keampunan. Aku tuntut keampunan Allah. Mana Allah sahaja yang boleh memberi ampun. Kan kita baca syair hari Jumaat. Fa innaka ghafiruz zambil azimi. Kan tu. Jadi makna kita minta keampunan daripada Allah. Maknanya bila kita sebut astaghfirullahalazim di mulut ni, di hati kita ni benar-benar memohon keampunan. Benar-benar meminta keampunan daripada Allah Taala. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa. Kan doa kan kita baca dalam sembahyang tarawih, doa tarawih. Allahumma innaka afuwun karim, doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan. Doa tu baca Allahumma innaka afuwun karim, istighfar. Jadi paling tidak astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim kan. Diampunkan dosanya tu. Orang kata sebanyak buih di laut. Kan dia. Sebab umat Nabi Muhammad specialnya di mana dia memohon keampunan, di situlah diberinya keampunan. Itu specialnya kita. Nabi Adam AS katanya 40 tahun sujud kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. 40 tahun katanya. Kita hari itulah kita minta hari itu diampun. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Kan orang yang bertaubat daripada dosa macam tak ada dosa. Kan kita dosa-dosa kita ni banyak melalui unsur-unsurnya daripada tangan, kaki, mata, telinga, hidung, hati pun. Dan Tuhan sebut dalam Quran kan, kita duk baca zikir-zikir kan. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfu yuhasibukum kan, tu kan. Apa yang nyata, apa yang tersembunyi, semua akan dihisap. Yuhasibukum bihillah. Wa yaghfiru liman yasha, Allah boleh mengampunkan. Wa yu'azzibu man yasha, Allah boleh mengazab siapa yang kendaki. Maknanya kalau anggota kita clear, tapi hati kita ni ada juga berkata-kata. Kan? Itu juga akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi astaghfirullahalazim, meruntuhkan segala dosa-dosa kita. Kita ni kalau tak ada dosa, balik kepada Allah Taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, insya-Allah syurgalah tempat dia. Kan Allah Taala lahirkan kita pun bersih, dia nak suruh kita balik pun bersih. Faedah riwayat Tirmizi dengan sabdanya akan hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW sabdanya, berjumpa Jibril akan Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi kita SAW cerita, yang riwayat daripada Ibnu Abbas, dia kata Nabi Musa berjumpa dengan Jibril alaihi salam. Maka berkata ia baginya, berkata Jibril ke, bahwasanya firman Tuhan engkau. Jibril kata kepada Nabi Musa, firman Tuhan engkau, barang siapa membaca kemudian daripada semayang yang 5 waktu, maka bahwasanya malam dan siang 24 saat naik kepada aku daripadanya, yakni daripada orang yang bacakan doa ini, doa di bawah ni. Kan pada tiap-tiap saat 70,000 kebajikan, 70,000 kebajikan berkekalan selama-lamanya hingga ditiupkan sangkakala. Kan. Dan telah mengarang oleh Al-Imam Al-Buni dan kitabnya berdasarkan beberapa fadilat dan manfaat doa ini. Dan iaitu apa dia? Ni mana ni dibaca doa ni? Doa ni kita baca. Banyak kan doa ataupun wirid, kan? Macam-macam lah yang kita disuruh sentiasa memohon kepada Allah Ta'ala.
memohon kepada Allah Ta'ala ni banyak. Kalau daripada segi Allah Ta'ala sebutlah Quran, ud'uni astajib lakum, ud'uni, mintalah kamu kepada aku. Ulama banyak membahaskan ud'uni ni beramal. Kita selalu mendengar tafsiran ud'uni, berdoalah, mintalah kepada aku kan. Tapi sebagai ulama dia kata ud'uni beramal. Buatlah amalan, mesti aku terima amalan kamu. Sebab itu semayang juga disebut sebagai doa. Apa makna semayang pada lorah? Nama dia doa. Nak pergi mana ni? Doa. Macam Cina kan, Cina dia kata apa? Dia ada baca mana? Dia ada baca belajar. Dia tanya belajar mana? Lu mana baca? Wah, baca tu universiti. Oh, universiti Wah, bagus. Anak lu baca mana? Dia suka tak baca. Baca tu sekolah. Bila sebut ud'uni astajib, kamu beramal, niscaya aku terima. Bila sebut beramal, dia lebih luas daripada berdoa. Dia lebih luas daripada berdoa. Beramal ni makna buatlah apa saja, semua Tuhan terima. Gitu kan. Lepas tu dikata sembahyang ni doa. Doa. As-salah ad-doa. Dalam istilahnya kata as-salah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusah. Makhsusah kan? Beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir Allahu Akbar, itu mulanya sembahyang. Apa yang dimula dengan Allahu Akbar dan disudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi, itu nama dia sembahyang. Bila sembahyang tu kan, itu doa. Jadi maknanya bila kita sembahyang, bila kita kan, bila kita berdoa kan ada sebut Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam walhamdulillah amin. Dia itu doa. Itu doa. Bila doa khusus untuk doa saja. Tapi bila amal ni termasuk doa. Amal termasuk doa, termasuk sembahyang, termasuk zakat, termasuk haji, termasuk sedekah, termasuk senyum dekat orang, itu amal. Jadi bila kata amal lagi luas. Bila kamu amal apa nama dia? Innal ladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh, amal yang baik. Soleh tu makna amal-amal yang baik yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maknanya apa ni? Allahumma inni uqaddimu laka baina yaday kulli nafsin wa lamhatin wa lahzatin wa khatratin wa tarfatin yatluqu biha ahlus samawati wa ahlul ardi wa kulli syai'in wa huwa fi 'ilmika ka'inun aw qad kana uqaddimu ilaika baina yaday zalika kulli. Kemudian Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis sama. Yang bukanlah nak tengok tuan-tuan, tak. Saya tak dengar lagi tuan-tuan di sini baca tak betul. Tapi saya pernah dengar satu orang, mungkin imam lah kot. Sebab imam ni bacanya pakai mic kan. Dia baca lahuma kan, lahuma. Dia benar ada lahu mic tu. Lahuma fis sama. Kalau lahuma ni bagi mereka dua, lahuma lahum. Dia macam tu kan. Lahum. Allahumma ighfir lahuma. Allahumma ighfir lahuma. Ada tu orang tanya saya tu. Allahumma ighfir lahum. Allahumma dia kata Allahumma, padahal Allahumma kan tasydid tu. Allahumma lain, Allahumma gitulah kan, ada sikit tasydid pun jadilah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Tuan-tuan, bila sebut tentang tajwid, tasdid apa ni, saya teringatlah tajwid. Tuan-tuan, kita ni setengah orang tu, saya pun rasa macam nak bagi tahu jugalah tuan-tuan ni kan. Tuan-tuan mengaji tajwid, tuan-tuan perempuan muslim-muslimat mengaji tajwid, tak apa, mengaji tajwid lah. Tapi mengaji tajwid ni sampai pelajaran lain tak peduli ni pasal apa?
saya tak boleh, saya nak pergi periksa pasal saya nak mengaji tajwid ni. Saya buat periksa di pondok saya tu, excuse dia pasal mengaji tajwid. Tajwid ni tuan-tuan mengaji, nak berbetul ni, sampai jadi tak betul balik. Tuan-tuan dah mengaji betul dah. Lepas tu faktor umur pula ni, jadi tak betul balik. Jadi mengaji tajwid ni, kalau nak berbetul sampai berbetul, memang tak boleh betulnya. Sebab tu Sayyidina Umar satu hari Sayyidina Umar mengadu pada Rasulullah, nak mengadu Rasulullah, ya Rasulullah, saya dengar waktu baca Quran tak betul. Rasulullah kata panggil dia macam. Panggil, kamu baca, Rasulullah kata. Dia baca. Sayyidina Umar kau baca pula. Rasulullah kata, Sayyidina Umar baca. Betul. Dia baca betul, kamu baca betul. Tengok. Sayyidina Umar kata dia baca tak betul. Sayyidina Umar ni bukan Umar kita kan. Sayyidina Umar ni orang yang hebat, kata tak betul. Dia Rasulullah kata betul. Itu lahjah dia, itu dialek dia, kan, hal ni betul. Jadi kira asyik tajwid sampai fiqh tak mengaji, tauhid tak mengaji, tasawuf tak mengaji, ada macam tu. Kan, dia sebenarnya ilmu yang tiga ni, tauhid, fiqh, tasawuf, tiga-tiga ilmu ni sentiasa berlega pada kita setiap hari ada. Kan, kalau tuan-tuan tak mengaji tajwid, tuan-tuan baca Fatihah tak betul, tapi tuan-tuan dah mengaji, sah tak sembahyang? So, belajar dah, kan? Wala bolin, bukan bolin tu lain. Wala bolin, tak bercegak, dah belajar dah, tak betul dah. Asal nak masuk dah, zuhur tak sembahyang ni, dia sembahyang. Wala bolin, sah tak sembahyang dia? Sah. Tapi kalau dia tak belajar rukun sembahyang, tak belajar rukun sembahyang, dia tak tahu ni rukun, ini sunat apa semua, sah tak sembahyang dia? Sah. Tu betul balik tuan-tuan. Bukan tak mengaji tajwid, ngaji. Kan? Ngaji tak ada masalah. Sebab tu saya bukanlah nak kata orang lain, di antaranya saya suka Ustaz Radhi Kamarhilan. Sebab dia mengaji fiqh, dia mengaji tajwid. Kalau huruf tak betul, kalau huruf tu tak betul sebut, tapi termasuk dalam masuk dalam lingkungan tu, sembahyang dia sah. Kan. Kalau tidak mengubahkan makna, sembahyang sah. Yang mengubahkan makna baru tak sah. Kita kalau waladdallin, berapa harakat tu? 2. Waladdallin, 2 harakat. Cuba tanya hak mengaji tajwid tak mengaji fiqh, dah sah baca Fatihah tu? Tak sah. 6 harakat, mak lazim kalimi musyaqqal. Kemas tu baca berapa harakat? 6 harakat. Tu baca 2, tak sah Fatihah, tak sah sembahyang. Dia pergi tu, padahal sah sembahyang tu. Sah. Dia asal mat je. Dia mengaji tajwid tapi tak mengaji fiqh. Yang tak sahnya siratal ladzina an'amtu alaihim. Yang tu tak sah. Sebab an'amtu dengan an'amti lari makna. An'amta balik kepada marja'nya kepada Allah. An'amtu marja'nya kembali ana. Tak sah. Fiqh tak mengaji, itu masalah kan. Baik kita mengaji kan fiqh, tauhid, tasawuf, sirah mengaji kan, hadis apa semua. Sebab saya tengok ada orang gelut tajwid, lain tak gelut. Sampai minta maaf kat saya, tak boleh ngaji ustaz, sampai kami duduk baca Quran, nak ngaji ni. Baca Quran ni bacalah Quran, tak ada masalah. Baik, ya Allah, sesungguhnya aku mempersembahkan padamu di depan setiap pernafasan, kerlingan, jelingan, lintasan hati. Tu ayat yang disebut tu kan. Dan kelipan mata terlintas di hati penghuni 7 petala langit dan bumi. Maknanya di dalam pemerhatian Allah kita ni. Detik gerak kita semua dalam pemerhatian Allah, dan Allah itu Maha mengetahui. Jangan duk kata Allah tak tahu. Allah yang menggerakkan, Allah yang menciptakan kita. Wallahu khalaqakum, 1. Wa ma ta'malun, 2. Allah yang menciptakan kamu. Khalaqa ini daripada tak ada kepada ada. Khalaqa. Wa ma ta'malun, ta'malun, dan segala amal kamu, perbuatan kamu yang telah lahirnya, yang telah lahir daripada tanjizi qadim, kan, yang lahir daripada sebelum dicipta kita ni. Bila dah lahirnya kita tu, kita punya model kita tu dah lahir macam ni.
Kalau ditakdirkan diberi buku kita pada hari ini, pukul 10 lagi kita tahu nak duduk di mana. Pukul 10 tahu, kita tahu kita nak makan apa. Apa kita buat. Besok pagi kita tahu pula. Apa kita nak buat. Saya teringat, saya cerita sini ke mana ke? Saya teringat cerita Hindu kan. Malu cerita apa ni. Kadang-kadang tengok cerita Melayu ni, tak apa ni kan. Bukanlah tak ni kan. Ada tu cerita Hindu, cerita dia ni. Dia, budak-budak ni tak mau sekolah. Tak mau sekolah. Jadi pemberita pergi tanya ke dia. Ni nak jadi apa, besar ansuk ni apa semua. Banyaklah. Dia antara sini kata saya tengok tu, saya bukan tulis kat Hindu, saya kata tu. Dia kata kamu ni nak buat apa ni? Dia kata saya duk jual buah. Dia jual ayam nyok. Kata ayam nyok. Pemberita tanya. Saya tak ingat nak tanya. Tapi dia macam ni. Kalau Allah Ta'ala turun jumpa kamu, kamu nak minta apa? Kalau Allah Ta'ala turun kepada kamu, kamu nak minta apa ke Allah Ta'ala? Kata budak tu, dia kata, saya nak minta, saya nak jadi Tuhan sehari je. Nak suruh Tuhan jaga yak nyok. Nak tukar position. Saya nak Tuhan, Tuhan jadi jual yak nyok. Sehari je. Kan? Saya kata, macam mana jadi Tuhan sehari apa semua? Maknanya dia cerita macam tu kan. Kalau Tuhan kata nak minta apa, nak apa, jadi Tuhan. Tu cerita dia. Bila jadi Tuhan, semua tahu. Katalah Allah Ta'ala turun kat kita ni satu kitab, yang kitab tu kita punya, hak kita punya, perjalanan hidup kita sampai di mahsyar besok ni, di akhirat tu, masuk syurga neraka besok ni, buku tu ada kita dah tahu dah. Benda apa kita nak buat saat lagi, besok, lusa, bulan depan, minggu depan, apa semua dah tahu dah. Tapi itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maksud sini ni, makna setiap detik yang kita gerak ini adalah keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan setiap sesuatu yang wujud pada pengetahuanmu atau telah pun wujud, kan, aku persembahkan padamu di depan semua yang demikian itu. Allah tiada kecuali ini tafsiran daripada surah apa ni, ayat kursi kan, ayat kursi ni. Itu tuan-tuan tengok sendiri lah, dah banyak kali tafsir dah. Sekian penjelasan pun. Dan sabda Nabi SAW, maksudnya 3 perkara. Sesiapa yang melakukannya dengan keimanan, nescaya ia masuk syurga pada mana-mana pintu yang ia kendaki, dan dikurniakannya bidadari hurul ain seperti yang dikendakinya, iaitu mereka yang membayar hutang yang tersembunyi, yakni hutang yang tiada saksi. Sebab hutang ni orang payah bayar. Yang kedua, memaafkan orang yang membunuh. Dan ketiga, selepas setiap sembahyang fardu, baca qul Allah 11 kali. 3 benda yang disebut di sini. Orang yang boleh sebut, orang yang boleh buat benda ni akan masuk mana-mana syurga. Bila kita sebut syurga ni, bila tawaran dia syurga, cuba kita tengok kan. Cuba kita bandingkan tawaran. Kalaulah musabaqah peringkat daerah, berapa dia punya hadiah? Tak banyak kan. Musabaqah peringkat negeri, berapa pula hadiah? Tinggi sikit pada daerah. Musabaqah peringkat kebangsaan, berapa pula hadiah? Tinggi pada negeri. Musabaqah peringkat antarabangsa, international, paling tinggi. Maknanya bila benda tu satu ujrah ataupun upah ataupun diberi satu tawaran yang hebat, bermakna orang yang boleh mencapai tahap tu, orang tu tentulah orang hebat. Kita kata kalau macam ni punya keadaan 3 benda ni, boleh buat, tak ada masalah. Membayar hutang yang tersembunyi ni, boleh iaitu kita hutang kat orang tak ada saksi. Ni satu masalah kita lagi tuan-tuan. Kan? Kita kalau bagi hutang kat orang ke, ataupun orang hutangan kita ke, kita bukan dah tulis. Tulis pun di kalender. Di kalender dah tulis. Kadang-kadang tak tulis langsung. Takkanlah hang tak percaya dekat aku pun. Bukanlah banyak 1000 je nak hutang kat hang. Tu pun 3 hari lagi aku bayar lah. 28 ni dapat gaji aku bayar hari ni je, hari ni paksa hutang 1000 pasal anak ni nak balik hari ni. Kalau dia nak balik lusa tulat tunggin tu, aku tak payah hutang kau hutang. Takkan aku pun tak percaya, kita kawan lama kan, lama dah. Tok hang pun aku kenal
Kan semua kena belaka 1,000. Hutang 1,000. 3 hari kita tak cari dah lah. Nampak sangat gopoh kita tu. 3 hari. Bedak seminggu sikit. Minggu lepas tu pergi jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak baik ya? Baik ya? Dalam pendek cerita tu lah. Nak minta hang tu lah. Yang hutang. 1,000 tu kan? Allah, hang 1,000 tu pun hang rasa besar sangat dah. Tak apa-apa lagi petang you pergi. Masuk bank. Petang you pergi. Hang dah pukul apa? Pukul 5. Kita pun bagus lah, sedap hati lah. Pukul 5 ni tak apa. Pukul 6 tak apa. Kalau tak ada besok tak apa. Kita punya baik hati. Besok tak jumpa. Main dengan hutang ni. Tu dia. Kat apa tahun tu. Tu hutang. Last sekali dia kata, ada ke hutang kat hang? Ada ke hutang kat hang? Hang cakap yang penting aku dalam hidupku. Bab hutang ni. Tak ada dalam kromus aku tau. Tak ada. Hang tanya perempuan aku, pernah hutang tak? Perempuan dia tahulah kaki hutang. Takkan perempuan dengan aku. Jatuhlah dia punya sinar rehat dia pun. Jadi gaduh. Sebab tu kita bila hutang tulis. Tulis apa 100. Tak, bukan masalah 100. Masalahnya sekupang pun besok ni nu dakwa du di akhirat hutang tu malaikat tak bawa naik, Allah Taala tak terima jaga. Nabi tak semayang orang hutang kan. Sebab tu saya pesan kepada tuan-tuan, bila kita ada kematian, mak ayah kita mati, confirm mati, doktor kata mati apa semua ni, declare siap-siap dah. Tak kira lah berapa orang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuan-tuan. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang ziarah mak saya baru meninggal ni. Jadi saya sebagai waris dia, tuan-tuan. Pertama sekali saya nak minta tuan-tuan tolong maafkan dia dan tolong selesaikan hutang dia dengan tuan-tuan dengan dia. Dan segala hutang-hutang tu saya akan bayar. Selesaikan dulu. Kan selesaikan dulu. Selesai sekejap lagi. Kan? Dia buat selesai. Dia minta. Dah selesai tak minta apa-apa pun. Selesaikan dulu. Nanti kita cerita balik. Bab ni panjang cerita tuan-tuan ni. Kan? Saya kita dalam cerita ni. Kemudian maafkan dia. Kemudian tuan-tuan minta hebahkan kepada semua orang supaya selesaikan hutang dia dengan mak saya ni. Segala hutang dia saya akan bayar. Selesai tu saya akan bayar ni. Tu yang pertamanya. Jadi kita pun kalau ada kertas ni dia. Mak hang dah hutang tu ni kertas ni. Dia tengok-tengok dah hutang tu. Tak apa dia bayar tak? Kalau kalau perjalanan yang elok, dia akan bayar lah, bayar. Dah selesai dah hutang. Hutang selesai dah. Selesai semua hutang dah. Video pun selesai semua dah. Mandi semua dah tanam. Besok pun kita pergi jumpa waris dia. Ada kertas RM10, RM20, kupang, RM20, kena cerita. Kalau kita kata, pertama minta lah RM10 je, aku halal dunia akhirat. Tak ada masalah. Tapi kalau kita nak tuntut juga kepada waris dia, boleh. Dan waris pula tu, bila tengok orang tuntut, dia kena bayar dulu duit hutang-hutang tu. Dia tak boleh peraih semua. Bayar dulu hutang-hutang, apa wasiat dia. Yang si mati tu ada duit, ambil duit dia dulu untuk kain kapan, keranda dia tu semua ni. Sewa van kau untuk hantar ke kubur, sembayang tak masuk. Bayang tak payah duit dah tuan-tuan. Tuan-tuan pun banyak duit kan? Tak payah dah duit dah ni. Dia pun bukan beli banyak pun, RM5 lah. Mau bagi seorang RM500 mau juga kan? Tak payah. Tolong kawan juga. Allah firdahu warhamhu ikhlas. Allah Taala tak payah. Kan? Lepas tu pula hutang dia. Lepas tu zakat dia. Lepas tu wasiat dia. Lepas tu haji dia. Selesai hak tu dulu baru nak bedak dengan faraid. Kan? Hutang kita tadi ni. Jadi tak bayar hutang. Bila tak tulis hutang, bila tak tulis hutang, dia bayar ni. Apa ni? Apa dia ni? Allah. Hutang aku hutang hang kemarin ni 200 ingat tak? Kawan ni punya menu hutang kat aku. Kawan hang bagi hutang pula lupa. Yang tu payah jumpa. Bahaya nak jumpa kan. Lalu duk ingat kawan hak hutang tu lupa. Ni kawan betul hutang. Ada. Hang ingat dah masa ni cerita dia. Pak kawan tu tangkap. Betul.
Oh, hang ingat no, tak tulis apa pun. Aku tak ingat pada kira kalau hang tak bayar aku kira nak peralai buang, tapi dah sampai kat tangan dia dah. Dah sampai kat tangan dia dah, nak peralai apa lagi dah buh poket pasal tu tuan-tuan, bila kita ada orang hutang kat kita, kita hutang kat orang senang. Kita hutang kat orang. No. Orang hutang kat kita. Orang hutang kat kita, kita sunat pi cukup masa dia, kita sunat pi maklum kat dia. Maklum je. Dia nak bayar tak bayar tu nombor 2. Ni, hutang kamu dekat saya ni ada sekian-sekian ni. Kan. Dia ni kalau ikutnya, dia orang panggil apa? Prosedur dia ikut bank. Bank tu prosedur dia. Kamu tak bayar dia hantar surat. Surat tu bukan free, cas tu cakap. Kan? Bukan free. Bukan kata surat bank buruk tu. Yang keduanya, ni panjang cerita nah, memaafkan orang yang membunuh. Mudah tak? Payah. Dosa kata bunuh, kan kalau orang mengecilkan hati kita, mengecilkan hati ayah mak kita tu pun, kita taram sampai tak tahulah. Kan, sampai tak cakap lah kita. Tak mau cakap dah. Dah taram tu tak payah. Pasal apa? Pasal membunuh. Dan ketiganya membaca selepas tiap-tiap sembahyang fardu qul huwallahu ahad. Yang ni kita kata senang. Bila kata senang, cuba kita tanya bila start pada hari ni. Hari ni dan kita ke belakang balik. Pernah tak kita baca tiap-tiap kali qul huwallahu ahad? Kalau tak jumpa dengan tahlil, tak jumpa qul huwallahu. Kan? Tak jumpa tahlil, tak jumpa qul huwallahu 11 kali. Ni dia kan. Baca tiap-tiap fardu 11 kali. Satu. Tu kalau tahlil. Ada setengah tahlil tu, dia tengok dah pukul 10 malam nak 11 kali, kawan tu keruk-kerak perut lah. 3 kali sudah qul huwallahu. 3 kali tu. Tu pun laju macam express, tak ada session. Wasal. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam nasib baik hak mati tak hidup je. Kalau mati dah hidup, dia lagi wasal lagi cepat. Lam yalid tu, lam yalid tu tak ada kan? Lam yalid kan? Boleh ke tak qul huwallahu tak tahulah. Betul-betul baca ke tak tahu Allah. Satu. Yang keduanya, baca tu betul ke baca tu dengan keikhlasan. Sebab setiap amal yang nak dinilai di sisi Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ikhlas ni dia punca daripada hati. Kalau hati kita tak betul, hati kita tak elok, hati kita ada sifat-sifat mazmumah, takabur, ego, sombong, apa lagi kan? Dia tak mau main hati. Dia tak mau main ikhlas. Baca-baca tapi tak mau ikhlas. Saya ingat dulu Pak Yazid Jaafar. Dulu kan, kampung baru. Dia cerita bab ikhlas ni, minta maaf cerita lah kata. Ikhlas ni macam orang buang tai berak. Ada tak pernah pi suruh orang tengok tai dia? Tak pernah. Ada tak pernah dia cerita tai dia ke orang? Tak pernah. Itulah ikhlasnya. Taknya habaq kat orang dan dia tak tunjuk kat orang, dan kalau orang tahu dia marah pula. Hang duk tengok apa aku kan? Orang marah pula kat kawan tu pi mengendap dari dia rok apa semua kan. Itulah ikhlas kata Pak Aziz. Nak kias kan. Nak kias apa mana lagi kan? Qul huwallah. Ni dah paling senang. Bila paling senang ni, itulah kita kena istiqamah. Kata guru saya, ni sebagai fatwa lah. Petua, bukan fatwa, petua. Kata guru saya, setiap amalan yang kita nak buatkan istiqamah, konsisten dalam satu-satu amalan, dia kena lakukan direct 40 hari. Kan 40 hari tu, 40 hari. Kan direct kita buat. Masa nak buat mula-mula tu dia rasa seronok dah pasal nak dapat syurga. Hari pertama tu syok dah. Kan? Start pada sembahyang subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad subuh. Naik zuhur, cantik lagi. Zuhur, asar, maghrib, isya apa subuh. Hari kedua, hari ketiga. Dia naik hari ke seminggu. Seminggu. Hai, dia berasa berat juga ni. Kan, berat dah.
Tapi duk teringat juga pahala tu. Syurga punya tu berat lah. Dia mai hari 2 minggu, dia mesti ada ujian. Dia datang ujian. Masa kita nak baca tu, telefon bunyi. Telefon angkat pula, kawan nak telefon ni pula ni, tah mana-mana yang kita kenal ni, yang kita kenal, yang kita mustahak sangat dengan dia cakap ni. Ni qul Allah baru 3 kali. Kan? Tak tekan, tak pergi, dia tak telefon balik. Kan? Anak kita ke, bini kita, suami kita ke, macam mana kan, contoh kan? Dia jadi ujian. Jadi kena betul-betul lah. Orang kata tauhid. Lepas tu dah angkat kat telefon, putus kan, tak boleh baca keluar, lupa dah. Kadang-kadang dia main lupa, kadang gitulah macam-macam. Start semula balik kan, 40 hari. Bila dah kemas dah 40 hari, insya-Allah. Kan, benda tu dia akan jadi kemudahan dan dia menjadi suatu yang yang jadi senang bagi kita untuk mengamalkan tu. Kan ni ibadat tuan-tuan, bukan orang panggil apa, sesuatu yang lara. Suatu ibadat macam ni, ibadat contoh ni tuan-tuan kena ibadatkan. Saya mengajar ni boleh tahan lagi dah, pasal saya mengajar bercakap. Kan kita nak mengaji, contohnya kan, dia memerlukan kepada mujahadah bersungguh-sungguh. Baik. Jadi bila Rasulullah kata macam tu, berat tak tuan-tuan? Berat. Tiga benda ni. Kan? Tu dia kan. 3 perkara siapa yang melakukan dengan keimanan, saya dia masuk surga pada mana pintu kendaki, iaitu mereka bayar hutang, maafkan orang bunuh, baca kan. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, atau salah satu daripadanya wahai Rasulullah. Kalau salah satu daripadanya macam mana? Macam qul Allah aja. Maka sabda Nabi SAW, atau salah satu daripadanya. Salah satu daripadanya pun cukup dah. Jadi peluang kita tak mana tuan-tuan? Peluang kita tak baca qul huwallah. Nak baca qul huwallah, wirid ni panjang, nak kena tambah lah wirid lagi, amanah rasul lagi apa semua ni. Dah, ini nama dia wirid personal. Wirid personal ni maknanya habis dah kita Tok Imam bagi doa amin ya rabbal alamin ni, okey, Tok Imam pun lepas makmum. Tok Imam tu bila dia baca doa, kita adab kita, kalau tak ada apa-apa kerja, duk doa dengan Tok Imam. Tengok Tok Imam kita tadi doa menghadap dekat makmum. Dia hormat tuan-tuan tu, menghadap dekat tuan-tuan tu. Kan ada setengah orang tahu menghadap macam ni, macam doa nak menghormati. Hari kalau tuan-tuan bangkit tak hormat Tok Imam ni, Tok Imam tu dia adalah sebagai seorang ketua lah tu. Kata hormat dia hormat. Kalau nak baca doa seorang-seorang, ambil dia menghadap kiblat. Tapi bila dia menghadap makmum, dia menghormati makmum. Itu kata sulukul adab. Itu bermaknanya adab, itu adab baca doa. Okey. Habis dah baca doa amin amin, Tok Imam pun dia menghadap kebalik ke kiblat ke, dia nak wirid dia ke, kita wirid masa ni. Qul Allah sebelah kali kan. Wirid. Itu wirid personal kita lah. Tambah kita ni tuan-tuan kan, umur hak 6 siri, saya nak masuk 6 dah lah. 5 penghujung 6 lah. Kan? Minum kita no. Masuk 6 lah kita ni, tapi muda kan tahu. Tak nak tua dah, gigi dah. Wirid-wirid lah, amal-amal lah kan, insya-Allah kan. Saya pun buat juga, kami setiap jemaat dia pondok-pondok, saya tak kira benar lah jemaat buat wirid dia, tambah sikit amalan kan, insya-Allah. Baik, habis. Sikit. Dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali bin Abi Talib ni ada setengah panggil radhiyallahu anhu, kan ada seperti itu, ada orang panggil karramallahu wajhu. Dua-dua dia pakai. Ada setengah kata karramallahu wajhu tu diletak oleh orang Syiah. Kita bukan masalah kita sokong Syiah, tak sokong Syiah, itu cerita dia. Tapi bila kita karramallahu wajhah tu, Syekh Idris Al-Mambawi dia pun meletak dalam kitab Bahrul Mazi juga karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah ni bermakna Sayyidina Ali ni daripada kecilnya sampai dia menerima Islam, dia tak pernah menyembah berhala juga. Dia anak didikkan Rasulullah. Sebab Rasulullah dididik oleh bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib tu bapa Sayyidina Ali. Bila Abu Talib tu didik Rasulullah daripada umur 12 tahun ni kan, sampai dia jadi wahyu, Rasulullah ambil Sayyidina Ali tu didik Sayyidina Ali budak.
didik, anak menantu, lagi sepupu kan. Kata senang dia, aku lihat seorang laki-laki bergantung pada tirai Baitullah, ia sedang berkata. Siapa laki-laki tu? Ya man la yushghiluhu sya'nun, azqni barda afika wa halawata rahmatika. Wahai Tuhan yang tiada sibuk oleh sesuatu keadaan. Allah Ta'ala ni sentiasa melapangkan diri dengan kita, tuan-tuan. Kita ni, kalau orang telefon saya, ustaz nak jumpa ustaz boleh tak? Boleh. Lo boleh ustaz? Allah tak boleh lah, saya tengah rehat, sibuk. Ustaz petang ni boleh tak? Petang ni boleh, tapi lewat kira pukul 6.30 lah. Pasal pukul 4 tu sibuk ke? Sibuk kita dengan orang. Kan dengan orang sibuk kita ni. Tuhan tak? Tuhan tak sibuk. Tuhan ni kita minta, panggil dia, sentiasa dia melihat kita. Kan menyaut seruan kita. Wahai Tuhan yang tidak sibuk oleh sesuatu keadaan, kurniakanlah padaku rasa sejuk kemaafanmu dan kemanisan rahmatmu. Tu kita minta Allah Ta'ala. Kalau dapatlah rasa ingin kemaafan, kan, ingin kemanisan rahmat Allah Ta'ala tu, kalau orang boleh dapat macam tu, baguslah tuan-tuan. Masjid, Quran, agama nombor wahid. Orang yang letakkan kemanisan, orang yang letakkan kemaafan itu, maknanya dia dengan agama ni memang tak boleh dipisahkan. Sebab nak memaafkan orang ni, nak mendapat kemanisan iman ni, satu benda yang cukup berat. Memang berat. Sebab itu bila Nabi SAW, di antara buktinya berat ni, ada beberapa bukti lah. Di antaranya berat, Nabi bila terima wahyu 50 waktu, Nabi turun ni, nak turun ke bumi, nak menjalankan tanggungjawab 50 waktu. Nabi ditanya oleh Nabi Musa, katanya, alaihissalam, apa yang difardu pada umat kamu, ya Muhammad? Kata Nabi Musa, sembahyang 50 waktu. Kata Nabi Musa, umat kamu ni tak kuat. Umat aku yang kuat-kuat ini pun tertewas, umat kamu tak kuat. Jadi kamu minta takhfif, minta ringankan. Rasulullah ni ingat umat dia. Rasulullah kalau ingat umat dia di zaman dia, zaman Nabi dan zaman sahabat Nabi, orang ni strong, kuat. Kuat, mereka tu beramal, kuat. Pi perang ni mati. Pi perang dalam kuantiti yang kecil, dengan nak menghadapi hizbul syaitan parti syaitan mana lagi Yahudi, Nasara, musyrikin, kafirin sikit ni tak boleh tuan. Tapi semangat agama daripada depa pi perang. Tu kata kuat tu. Tapi Nabi bukan ingat umat dia masa tu saja. Nabi ingat umat dia ni zaman kita ni. Zaman yang serba iman cukup mencabar ni. Sabar. Saya buka pondok tu tuan-tuan, tak cerita kat tuan-tuan, tak mau cerita apa, cerita kat tuan-tuan tentang kesusahan kan. Bila kita susah, jadi orang tak mau buka. Kan? Kalau kita susah, tak mau buka. Tahu saya cerita waktu, ustaz senang buka, tak nak susah. Ada tuan-tuan. Ada. Tapi buat cerita, buat donor, buat tak tahu. Sebab saya tahu, prinsip nak menegakkan agama ni, orang kata wajib ada dia punya tentangan. Tapi bila kita buat donor, buat tak tahu, minta pertolongan daripada Allah SWT apa semua ni, tak ada masalah. Ni bangunan baru pula sampai. Dan saya pun tak pernah heboh-hebohkan. Tuan-tuan nak berwakaf kat saya pun tak pernah sangat bawa borang kepada. Tuan-tuan nak wakaf, pergi jumpa. Jumpa saya sana ada. Ustaz bakar tuan. Ada, Jera'ah pun ada, Cikgu Mat pun ada bagi. Saya tak pernah. Tak mau ni, pasal malu pun ada. Tapi buat, siap gitu. Agak-agak duit Ustaz Zaki ke? Bukan, gigi pun tak ada boh. Kan? Kereta pun, orang beli berapa biji? Kan? Harga pakai Cikgu Mat yang kereta lah. Dia pengat kereta saya. Kadang Jera'ah punya kereta. Bukanlah kata lekeh tu, tidak. Tapi sebenarnya
Ada di kalangan tuan-tuan pun bagi secara sembunyi. Siapa tak tahu siapa bagi sembunyi tak sembunyi. Tapi memang ada dia punya halangan. Memang ada tuan-tuan. Kan? Memang kita ada macam tu. Apa nak buat, kita buat tu. Nak dapat kemanisan apa semua kan, nak sampai kepada tahap tu. Maka Nabi tengok, kalau macam tu Nabi naik minta korang sampai 5, turun kepada kita ni. Kan, turun pada 5 itu pun menjadi keberatan juga sebahagian besar daripada umat Islam nak melaksanakan ibadat semayang. Jadi kita kena jaga bukan semayang je, macam-macam lagi. Tapi dia punya pokok asalnya iman dan rukun Islam yang 5. Iman, rukun Islam 5. Yang ni tertegak, yang ni, yang lain itu senang. Contohnya tuan-tuan, kita tanam pokok. Masa kita paling sibuk di mana? Masa kita paling sibuknya kita pagar dia, kita jaga dia, kita baca dia apa semua ni, kita jurah ayat dia, masa dia nak naik tunai. Masa nak naik tunai tu, kan dah naik tunai dia, dah naik batang dia, kita pacok pula, kita ikat pula bagi dia kuat. Bila dah jadi batang, yang tu kita pergi selang seminggu tak apa dah. Pokok durian tu siapa pernah pergi jurih pokok durian tu masa duk buah lah ni? Ada duk pergi jurih tak macam pokok bunga kita setiap hari? Tak ada. Dah jadi batang besar tu, dah jadi dahan apa semua ni, tak pergi dah. Pergi tak pergi pun musim dia lah, pergi mendebah. Elok je mendebah kan. Ni kan. Tapi dah jadi punca tu. Baik, habis. Wallahu a'lam bisawab. Akan datang, maka aku berkata, wahai hamba Allah. Ini cerita Nabi Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kan. Siapa laki-laki ni? Kan. Hari Sabtu ni kita cerita. Hari Sabtu ni kita baca dua nasi kan? Hari Sabtu ni baca dua nasi. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.